So daripada last class kita dah bincang berkenaan dengan water. Right, so next kita akan tengok molekul yang seterusnya lah, iaitu karbohidrat. Okay, contoh kita makan nasi, kita makan roti, okay, itu semua adalah sumber karbohidrat. Alright, so dalam karbohidrat ni kita akan cuba describekan what is monosaccharide, what is a disaccharide, apa itu polysaccharide, dan kita juga akan describe formation and breakdown of maltose, and then kita akan describe juga structure and function of starch, glycogen, dan juga cellulose. Okay, right. So sebelum tu kita akan tengok monosaccharide. So ini adalah glukos molekul. Okay, glukos ni adalah salah satu contoh monosaccharide. So what we can say about the monosaccharide ni yang dia adalah simple sugar. Lepas tu monosaccharide ni dia simple. So dia adalah monomer kepada polysaccharide. Maknanya polysaccharide ni dia adalah polimer lah, lebih besar. Means monosaccharide ni banyak akan gabung menjadi polysaccharide. Okay, so that's why we say monosaccharide ni adalah monomer for polysaccharide. Okay, right. So basic berkenaan dengan monosaccharide ni, okay, actually carbohydrate itself, okay, it contain element seperti carbon, hidrogen dan juga oksigen. Kalau you all tengok dalam struktur glukos ni pun, kita hanya ada carbon, kita hanya hidrogen dan juga oksigen. Alright. Okay, then satu lagi yang sangat penting yang korang kena take note dalam struktur karbohidrat ni, okay, karbohidrat ni mengandungi functional group, carbonyl group dan juga hydroxyl group. Okay, kalau kita tengok contoh ni, okay, carbonyl yang ni carbonyl, C double bond O, tu adalah carbonyl group. Manakala hydroxyl group yang ni OH ni. Semua OH tu adalah hydroxyl group. So ingatlah, dalam karbohidrat kita biasanya hanya akan jumpa carbonyl group dengan hydroxyl group. Okay. So seterusnya kita nak mengkelaskan monosaccharide kita. Right. Actually we have two ways classification of monosaccharide. Yang pertama, okay, based on size of the carbon skeleton. And then the second one, based on the location of the carbonyl group. Okay, kita tengok classification of monosaccharide, okay, berdasarkan size of the carbon skeleton. Macam mana yang dikatakan sebagai size of carbon skeleton ya? Right. Kalau awak tengok contoh di dalam gambar yang saya bagi tu, awak akan dapati trial sugar ni hanya mengandungi 3 karbon saja berbanding dengan pentose sugar 5 karbon, hexose sugar 6 karbon. So bila kita tengok dia punya linear structure, monosaccharide yang mempunyai 3 karbon dia kecil sikit berbanding dengan monosaccharide yang mempunyai 5 karbon, monosaccharide yang mempunyai 6 karbon. Alright. So berdasarkan bilangan karbon, what we can say, kita boleh kelaskan monosaccharide kepada 3 keadaan. Contoh, kalau monosaccharide tu mengandungi 3 karbon, kita panggil dia trial sugar. Kalau monosaccharide tu terdiri daripada 5 karbon, kita panggil dia pentose sugar. Kalau monosaccharide tu, okay, terdiri daripada 6 karbon, kita panggil dia sebagai hexose sugar. Contoh, glyceraldehyde ni adalah trial sugar. Ribose ni adalah pentose sugar.
glukos dengan galaktos ni adalah contoh hexose sugar. Okay, itu berdasarkan size of the carbon skeleton. Okay, classification of monosaccharide seterusnya yang berdasarkan location of the carbonyl group. Kalau you all ingat lagi tadi carbonyl group tu adalah C double bond O. Maknanya kita akan dapati pada monosaccharide yang berbeza, kedudukan carbonyl group juga akan berbeza. Okey, berbeza dia adalah kalau kita dapati carbonyl group tu berada at the end of the carbon skeleton, so kita katakan monosaccharide itu adalah aldose sugar. Ingat, aldose carbonyl group dekat hujung carbon skeleton. Tapi kalau carbonyl group ni berada within, mana tengah-tengah lah kita punya carbon skeleton tu, so kita katakan bahawa monosaccharide adalah ketose sugar. So maksudnya berdasarkan location of the carbonyl group, kita ada dua jenis. Sama ada dia aldose ataupun dia ketose. Macam mana dia jadi aldose dengan ketose? Berdasarkan kedudukan carbonyl group. Okay, kita tengok gambar. Okay, contoh. Ini adalah beberapa monosaccharide yang dikategorikan sebagai aldose sugar. Teori say aldose when the carbonyl group at the end. Okay, ni bukti dia dekat at the end, nampak? Dekat ujung. Kita punya carbon skeleton tu. So glyceraldehyde, ribose, glucose dan juga galactose ni, dia adalah aldose sugar. Okay. Itu aldose. Kita tengok contoh ketose. Okay, ketose kita kata carbonyl group dia dekat tengah kan? Right, nampak? Jelas. Dekat tengah. Okay, carbonyl group dia. So, deoksihydroacetone, ribulose, fructose. You can say dia adalah monosaccharide jenis ketose. Kenapa tu, Khalid? Madam nak tanya sikit boleh? Ya, ya. Macam mana nak bezakan antara glyceraldehyde, ribose, glucose, galactose, dia punya apa ni? Dia punya bersamaan tu. Okey, yang tu nanti kita akan bincang detail perbezaan antara glukos dan juga galactose. Alright? Okey, sekarang ni kita baru nak membezakan dari segi bilangan karbon dengan kedudukan carbonyl group dia dulu. Boleh, Alif? Boleh, madam. Yes, saya. Okay, thank you. Alright. So sekarang ni kita baru nak membezakan dua klase monosaccharide. Satu berdasarkan bilangan karbon tadi, itu yang triose, hexose, pentose. Okay, second one ni berdasarkan location of carbonyl group dia. So kita ada aldose, kita ada ketose. Alright. Okay, so dalam banyak-banyak monosaccharide ni yang sebenarnya structure yang korang memang kena tahu adalah structure glucose. Right? So ini adalah linear form of glucose. Okay, maksudnya glucose, galactose, okay, dia ada dua cara penulisan. Sama ada dalam bentuk linear. Linear ni macam ni lah. Panjang macam ni. This is a linear form. Alright. Ataupun, okay, sebelum saya tunjuk dia punya ring form, okay, we can say that glucose ni, kita tahu dia adalah hexose sugar. Apa maksud hexose sugar tadi? Siapa ingat? Yang ada 6 pandai. carbon sugar. Okay. Yes, dia adalah monosaccharide 6 carbon kan. Sebab tu bila awak tengok dia punya formula ni yang nampak C6. Maknanya dia menunjukkan bahawa kita punya glukos ni adalah hexose sugar. Okay, gula 6 carbon. Alright, dan kita tahu berdasarkan kedudukan carbonyl group tadi, okay, kita boleh nampak jelas carbonyl group glucose ni dekat end of the carbon skeleton, right? So that's why kita punya glucose ni adalah aldose sugar. So bila kita ubah, okay, linear form of glucose ni dalam bentuk ring, okay, dia mempunyai dua bentuk, right? Biasanya ada dua keadaan glucose.
yang kita boleh tengok lah. Okay. Yang pertama yang ni. Ini yang kedua. Kedua-duanya adalah glukos. Right? Tetapi, right. Kita tengok yang pertama ni. Ini adalah alpha glukos. Maksudnya, glukos ni yang dia ada dua keadaan. Sama ada dia alpha glukos ataupun dia beta glukos. Okay. Macam mana kita boleh katakan dia alpha glukos? Right. Kita akan lihat kedudukan OH pada karbon number 1. Okay, di sini. Okay, apa yang kita boleh nampak? Okay, pada alpha glukos, hydroxy group at carbon number 1, dia project below. Maknanya dekat bahagian bawah. So mana ni, kalau dalam soalan saya bagi awak gambar ni, okay, dan saya tanya ini adalah struktur apa, awak tak boleh jawab sekadar glukos saja. Sebab kita tahu glukos kita ada alpha, kita ada beta. So awak kena tengok dekat carbon number 1, kedudukan hydroxyl group dia adakah dekat atas ataupun dekat bawah. Right, ingat ya, carbon number 1 saja. Carbon number lain tu kita tak tengok. Okay, bila kita nak tengok alpha ataupun beta glukos. So kalau awak dapati pada carbon number 1 sini, hydroxy group dia dekat bawah. So itu menunjukkan itu adalah struktur alpha glukos. Boleh. So kalau dalam soalan pun dia tanya reason. Okay, apa yang menyebabkan awak mengatakan itu adalah alpha glukos? So you can say that okay, it's because the hydroxy group at carbon atom number 1 kena mention carbon number 1 project below the ring. Right? Okay. Itu alpha glukos. Kita tengok glukos yang kedua iaitu beta glukos. Apa yang nampak beza antara beta dengan alpha ni? Atas Nama dengan bawah. bahasa Atas dengan bawah. Kan hydroxyl group. pandai. Masih rujukan dia pada carbon number 1. So kalau alpha tadi, hydroxy group dia dekat bawah ya. Okay, so sekarang ni, hydroxy group dia adalah dekat atas. Okay, right. So rujukan kita adalah sama pada carbon number 1. Cuba kita just nak bezakan dia adalah berdasarkan kedudukan hydroxy group dia tu. So what we can say about your glucose, glucose ni ada dua possible ring form. Okay, sama ada dia alpha ataupun dia beta. Macam mana kita nak membezakan alpha dan beta ni ya? Berdasarkan hydroxyl group at carbon number 1. If alpha glucose, hydroxy group at carbon number 1 project below, dekat bawah. If beta glucose, hydroxyl at carbon number 1 project dekat atas. Right, this is very important. Okay, you have to know how to recognize the alpha and the beta glucose dan juga awak kena practice lukis. Okay, right. Sometimes dalam dalam structure question dia minta kita lukis alpha glucose, dia minta kita lukis beta glucose, right? Mungkin dalam soalan short essay question pun dia minta kita lukis alpha glucose dan beta glucose. So practice lah. Okay, melukis dua jenis ring form of glucose tu. Pastikan bilangan hidrogen betul, kedudukan hidroksil betul, alright? Okay. Okay, selain daripada glukos, saya juga nak introduce you all kepada monosaccharide yang lain lah. Contoh, ini adalah galactose. So, galactose juga adalah monosaccharide. Okay, ini adalah linear form dia. Ini adalah ring form dia. Okay. Bila dia beri gambar, galactose dengan glukos seakan-akan sama kan? Betul, Siapa madam. dapat notice perbezaan antara struktur galactose dengan glukos? HO tu, HO. Hydroxyl. Biasakan panggil HO tu hydroxyl yang. Okay, madam. Hydroxyl dekat carbon number berapa? 4.
Good. Very good. Okay. Sini carbon nombor 1, carbon nombor 2, carbon nombor 3, carbon nombor 4. Kita akan tengok pada carbon nombor 4. Okay. Kalau awak tengok, saya undur sikit ya. Kalau awak tengok struktur glukos, pada carbon nombor 4, hidroksil group berada di bahagian bawah. Nampak? So itu menunjukkan bahawa itu adalah struktur glukos. Tetapi bila awak tengok struktur ni, awak akan dapati pada carbon nombor 4, alright, hidroksil group dia adalah pada bahagian atas. So itu menunjukkan struktur yang diberi itu adalah galaktos. So sebenarnya galaktos pun ada keadaan seperti glukos. Means kita ada alpha galaktos, kita ada beta galaktos. Okay, penentuan alpha dan beta untuk galaktos sama seperti glukos berdasarkan kedudukan hidroksil di dekat carbon nombor 1. Alright. So ini adalah galaktos. Okey yang monosaccharide seterusnya, okey dia ada sedikit nota kat situ. Okey, galaktos juga adalah hexose sugar. Kalau kita tengok dia punya formula molekul sama je kan dengan glukos, C6H12O6. So dia juga adalah hexose sugar, very clear carbonyl group dekat end of the carbon skeleton. Alright, dia adalah aldose sugar. Alright, itu tentang galaktos. Okay, monosaccharide ketiga yang you all kena tahu adalah fructose. Okay. Fructose ni tak risau sebab dia punya structure memang totally berbeza dengan struktur glukos, dengan struktur galaktos, right? Kalau awak tengok dia punya struktur ni macam pentagon. Kenapa fructose ni struktur dia adalah pentagon, berbeza dengan struktur glukos dengan galaktos? Okay. Sedangkan formula molekul dia adalah sama tau, C6H12O6. Okay. Apa yang awak nampak perbezaan pada struktur fructose ni? Carbonyl group. Yes. Yes. Kedudukan carbonyl group untuk fructose adalah dekat tengah lah. Okay. So bila carbonyl group fructose ni dia berada dekat tengah, bila dia bergabung menjadi ring structure, bentuk dia tak sama dengan bentuk glukos dengan galaktos. Itu yang menyebabkan bentuk fructose kita is like this. Kalau orang tanya kenapa dia bentuk macam ni, sebab dia adalah keto sugar. Should be orang tahulah keto sugar tu is mean the carbonyl group, okay, location at the middle, dekat bahagian tengah kita punya carbon skeleton. Right. So this is about the fructose. So monosaccharide yang kita ada glucose. You have to know how to draw the glucose. You have to know how to differentiate antara alpha glucose dan beta glucose. And then selain pada glucose, kita ada galactose dan kita juga ada fructose. Tapi penekanan adalah kepada structure glucose. Means you have to know how to draw the glucose structure alpha and beta. For the galactose and for the fructose, at least you all tahu. If saya bagi gambar tu, awak tahu itu adalah galactose, itu adalah fructose. Okay. Right. Ini saya. Yes, Alif, kenapa yang? Madam. Why form of fructose have CH2OH? Is it alcohol ke? At the king form of fructose. Dia masih lagi karbohidrat. Ni. Masa awak kat carbon ni. Yes. Semua monosaccharide ada CH2OH. Okay, kita tengok gambar yang ni. Right, nampak? Semua ada. Glucose ada. Fructose ada. Okay, galactose ada. Okay. Semua ada. Actually ini adalah carbon number 6 dia. Dia is like this yang. Dia carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia kat atas. Kalau fructose ni, dia satu dia di sini. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Galactose sama dengan glukos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ketiga-tiga ni adalah gula 6 karbon, right? So bilangan karbon dia tetap sama. Cuma membezakan glukos dengan galaktos ni dia bentuk sama tetapi fructose tu bentuk dia berbeza disebab the ring structure of glucose. Okay, jarang kita minta you all lukis linear structure. Tapi most question dia minta you all lukis the ring structure. Boleh ya? Boleh, madam. Thank you, madam. Okay, this is a ring form. Okay, you all kena sebelum try to draw galactose dengan fructose, you all kena fokus draw the beta and alpha glucose dulu. Okay. Itu adalah monosaccharide. Karbohidrat yang kedua yang kita kena tahu adalah disaccharide. Okay, ini adalah contoh salah satu disaccharide yang kita ada, iaitu maltose. Actually, we have a list of disaccharide. So, what we can say about your disaccharide ni, dia adalah double sugar. Okay, maksud double sugar, 2 monosaccharide kita cantum, jadilah disaccharide. Sebagai contoh, ni monosaccharide. Ni monosaccharide. Kita cantumkan dia menjadi disaccharide. That's why we say disaccharide ni adalah double sugar. Okay, so in this case, yes, okay, consists of 2 alpha glucose. Okay, maltose ni consists of 2 alpha glucose. Okay, ini adalah alpha glucose, yang ni adalah alpha glucose, right? So dia akan membentuk maltose, right? Then antara 2 alpha glucose tu, they are joined oleh satu linkage that we call as alpha 1,4 glycosidic linkage. Maknanya ini adalah alpha 1,4 glycosidic linkage. Right. Okay, itu tentang maltose. Just remember, maltose ni disaccharide. Dia adalah double sugar. Terdiri daripada alpha glucose. Right. Apa nama linkage yang terbentuk adalah alpha 1,4 glycosidic linkage. Okay. Kenapa alpha? Sebab kita melibatkan alpha glucose. Kenapa 1,4? Okey, tengok kat sini. Pada alpha glucose yang pertama, okay, linkage tu adalah pada carbon number 1, nampak. Tetapi pada alpha glucose yang kedua, linkage itu berada pada carbon number 4. Sebab itu, the linkage adalah alpha merujuk kepada alpha glucose, 1,4 merujuk pada ni, glycosidic linkage, itu nama penuh dia. Cara writing, maksudnya selepas awak tulis alpha mesti dash, lepas tu 1 mesti koma, and then baru 4. Okay, then glycosidic linkage. Okay, you have to write correctly lah glycosidic linkage tu. Boleh? Right. Okay. Right. So untuk join these 2 alpha glucose, kita actually akan melibatkan satu proses yang kita panggil sebagai condensation. So condensation ni adalah proses menggabungkan 2 alpha glucose, right, menjadi maltose. Okay, biasanya ketika proses condensation ni kita akan melibatkan removing of water molecule. Nanti masa kita bincang tentang formation of maltose, saya akan tunjukkan di mana yang melibatkan removing of water molecule. Right. So sekarang ni just theory, awak tahu melibatkan proses condensation, melibatkan gabungan 2 alpha glucose dengan membentuk alpha 1,4 glycosidic linkage. Okay.
Right. So selain daripada maltose, ada lagi beberapa disakarat yang you all kena tahulah. Okay, contoh sekarang ni kita ada maltose, hasil condensation antara alpha glucose dengan alpha glucose. Dan kita juga ada lactose. Okay, hasil condensation antara beta glucose dan juga galactose. Dan kita juga ada sucrose. Okay, hasil condensation antara alpha glucose dengan fructose. Right, cuma silibus kita hanya fokus kepada formation of maltose. Okay, maknanya untuk lactose, untuk sucrose, alright, you all kena tahu teori macam ni sajalah. Okay, main soalan boleh tanya. Okay, selain daripada maltose, apakah another disaccharide? So you have to know that lactose, sucrose adalah disaccharide. And then dia juga boleh tanya, okay, apakah monomer for your lactose? So you should be, you know, the beta glucose and the galactose. And then the monomer for your sucrose is alpha glucose and the fructose. Okay. Alright. So sekarang ni yang penting, korang memang kena tahu how to draw the formation of the maltose. Okay. Teori dalam kepala korang kena tahu maltose ni adalah hasil condensation 2 alpha glucose. So di situ kepentingan awak tahu how to draw the alpha glucose tadi. Maknanya kalau awak tak tahu nak lukis alpha glucose, awak juga akan gagal untuk menjawab kalau soalan tu minta kita tunjuk formation of maltose. Right. So in this case, simple. Dia minta kita tunjukkan formation of maltose. So awak dah tahu dia adalah melibatkan 2 alpha glucose. So awak lukis alpha glucose ni cantik-cantik. Kena tepat-tepat. Mesti ada hidrogen, cukup hidroksilnya. Dan kedudukan all the things tu pada carbon dia. Right, okay. Lukis satu lagi alpha glucose. Right. Okay. Lepas tu, disebabkan ini adalah proses condensation, letaklah tanda tambah kat situ. Right, and then nama dia jangan lupa tulis alpha glucose. Right. Okay. Dan yang wajib mesti ada dalam drawing formation of maltose ya. Letak anak panah ni. Dan dekat anak panah ni kena letak proses dia lah. So sekarang formation melibatkan condensation, right? Kena tulis, wajib kena tulis perkataan condensation tu. Okay, right. So selepas tu barulah awak lukis structure maltose. Macam mana nak lukis struktur maltose ni? Sebenarnya, struktur maltose ni adalah struktur 2 alpha glucose tadi. Okay, yang berbeza hanyalah dekat bahagian tengah ni. Alright, beza dia adalah masa proses condensation ni. Tadi kan teori kita katakan condensation ni akan melibatkan removing of water molecule, right? Okay. So, bila condensation ni berlaku ni lah, hydroxyl group nampak pada alpha glucose yang pertama ni dekat carbon nombor 1 ni akan bergabung dengan hidrogen daripada hydroxy group dekat carbon nombor 4 pada alpha glucose yang kedua ni. Oh sorry. Pada apa? Pada alpha glucose yang kedua ni. Kita tahu satu hidroksi bergabung dengan satu hidrogen, kan dia jadi H2O. Itulah yang dikatakan water yang kita akan remove dalam proses condensation tu. Okay, so sebab itu awak kena letak anak panah ni, wajib lah ya, letak anak panah kat bawah ni. Kena letak perkataan H2O tu nak menunjukkan kepada pemeriksa bahawa during the condensation process ni ada removing of water molecule. Right. Okay. So, bila water kita remove, means kita remove hydroxyl ni, kita remove hydrogen ni. Kalau oksigen ni masih ada kan? Dia masih stay, right? So, bila kita gabungkan kedua alpha glucose ni, itu yang dia jadi macam, nampak tak? Oksigen ni adalah oksigen tadi yang tertinggal tadi.
Oksigen itulah yang mengikatkan karbon nombor 1 dengan karbon nombor 4. So di sinilah yang kita katakan alpha 14 glycosidic linkage tu. So gambar awak yang lain semua sama, cuma ubah sikit dekat sini je lah. Janganlah risau macam mana ke struktur maltose tu. Struktur asal kita ubah dekat tengah ni je. Kita just tinggalkan oksigen ni, buat dia ikatan, ada oksigen dengan 1 dan 4 ni. So to show you that this is alpha. So that's why bila korang dah lukis struktur maltose tu, kenalah label maltose tu. Dan kenalah label alpha 14 glycosidic linkage tu. Boleh ya? Formation of maltose. Okay, Tan? Madam, boleh Yes. kalau can we take hydroxyl from the second glucose? Sini. Okey, kebiasaannya kita akan ambil daripada hydroxy group from carbon number 1 from the first glucose. Oh, Okey tak? Boleh? boleh. Alright. Okey, ada lagi yang lain nak tanya? Ya, ini formation of maltose. Memang you all kena practice lah. Macam mana nak draw formation of maltose. Right. Okay, selain daripada formation, right, you all kena tahu to draw of maltose. Keadaan dia simple. Kalau tadi kita bermula dengan alpha glucose, tapi sekarang ni breakdown, dia akan bermula dengan what we call maltose. So just lukis struktur maltose kita selengkapnya. Labelkan alpha 14 glycosidic linkage dan labelkan maltose. Cuma dalam breakdown of maltose, kita akan melibatkan proses hydrolysis. Jangan tertukar. Kalau formation tadi condensation, kalau breakdown kita guna hydrolysis. Kalau condensation tadi kita remove water kan? Tapi kalau hydrolysis kita akan adding water. Sebab tu kat sini awak nampak saya letak anak panah tambah water. Konsep dia simple. Tadi kita buang H2O je. Sekarang kita kena tambah balik lah. Sebab kita nak jadikan maltose ni menjadi alpha glucose yang sebenar. So that's why kita kena tambah air. Sebab tadi kita buang. Right, so bila kita dah jalankan hydrolysis, at the end, terbentuklah alpha glucose yang asal. 2 alpha glucose. So this is a breakdown of maltose. Right? Cara dia sama. Mesti letak nama, letak simbol, okay, letak labeling. Itu semua wajib. Kalau awak dah tengok latihan yang saya bagi, biasanya kalau soalan yang melibatkan to show the formation ataupun breakdown, ambil 3 markah. So 3 markah tu biasanya adalah yang pertama, tu kena betul. Means struktur maltose kena betul, struktur glukos kena betul. 1 markah. Lepas tu saya akan tengok labeling. Awak label tak maltose, label tak alpha glucose, ada labeling, dapat markah yang kedua. And then awak label tak H2O, label tak hydrolysis, label tak alpha 14 glycosidic linkage, itu pun sama. Alright? Ada semua tu, barulah kita akan dapat markah penuh. Right. Okay. Right. So kita dah tengok 2 karbohidrat. Okay. Iaitu monosaccharide. Kita dah bincangkan disaccharide. Okay. So karbohidrat yang seterusnya yang kita kena tahu adalah polysaccharide. Okay. Polysaccharide ni adalah makromolekul. Okay, maksudnya dia adalah polimer. Okay, dia besar. Okay, dia terdiri daripada 1,000 monosaccharide. They are joined by a glycosidic linkage. Kita tahu monosaccharide single sugar. Disaccharide double sugar.
Tapi polysaccharide, okay, terdiri daripada 1000 monosaccharide. Right? They are joined together to form a polysaccharide. Okay. Keadaan polysaccharide ni yang nanti kita akan tengok ada beberapa jenis, okay, keadaan dia in a single long chain ataupun ada yang mempunyai branch. Right? So kita ada 3 polysaccharide yang kena tahu. Yang pertama adalah starch, yang kedua adalah glycogen, and then yang ketiga adalah cellulose. Alright. Okay, kita tengok polysaccharide yang pertama lah, iaitu starch. So, kalau you all tengok dalam gambar yang saya bagi ni, starch ni sebenarnya ada 2 jenis. Sama ada dia adalah amylose, okay, dan satu lagi adalah amylopeptin. Alright, kalau you all tengok antara 2 jenis starch ni, amylose tu dia tak ada branch. Tetapi amylopeptin tu dia ada branch. Branch tu maksudnya dia ada cabang kat sini. Alright. Okay. So, kita boleh katakan amylose ni dia simple dan unbranched. Manakala amylopeptin ni dia adalah kompleks, okay, kerana dia ada branch. Okay, kita tengok structure amylose. So dalam gambar yang saya bagi tu, itu adalah gambar raja amylose. So maknanya kalau you all diminta untuk melukis struktur amylose, so you all kena lukis seperti yang saya state dalam slide ni. Alright, okay, actually amylose ni dia panjang. Okay, dia unbranched. Okay, and then monomer amylose ni adalah alpha glucose. Tu benda penting korang kena ingat. Okay, monomer amylose adalah alpha glucose. Alright, dan pada struktur amylose ni yang antara alpha glucose dengan alpha glucose tu terdapat alpha 1,4 glycosidic linkage. Kat sini pun sama. Alpha 1,4 glycosidic linkage. Okay, alpha 1,4 glycosidic linkage. Right? Okay, kat sini saya tulis bond. Bond dengan linkage tu sama saja. So awak boleh gunalah mana-mana. Nak guna bond boleh, nak guna linkage boleh. Tapi yang penting mesti ni. Right? Monomer alpha glucose. So linkage yang ada adalah alpha 1,4 glycosidic. Itu di dalam amylose. Right? Seterusnya kita nak tengok struktur amylopeptin. Ini adalah struktur amylopeptin. Kalau amylose tadi yang dia bahagian sini je. Tetapi kita tahu amylopeptin ni kan dia ada branch. Right? So dalam gambar rajah ni, mana bahagian yang menunjukkan the branch is here. Kat sinilah branch tu. Okay. So amylopeptin ni dia soluble in water. Monomer dia sama dengan amylose. Masih alpha glucose. Right? So linkage yang ada di dalam amylopeptin ni kena hati-hati. Selain daripada alpha 1,4 glycosidic bond, dalam amylopeptin juga kita ada satu lagi linkage iaitu alpha 16. Right. Macam mana dia jadi alpha 16? Okay, kalau awak tengok dekat bahagian ni. Okay. Karbon dekat sini adalah karbon number 6. Okay, dia berhubung dengan karbon number 1 alpha glucose yang dekat atas tu. Sebab tu ikatan dia adalah alpha 16 glycosidic bond. Right. Dekat sini alpha 14, dekat sini alpha 14. Okay, semua tempat yang saya bulat-bulatkan tu adalah alpha 14. Hanya dekat
branch saja, iaitu di sini dia punya linkage adalah alpha 16 glycosidic bond. Kena take note lah tu. Beza amylopeptide dengan amylose, satu keadaan dia, kalau amylose dia linear saja, dia tak ada branch, tetapi kalau amylopeptide dia ada branch. Right, monomer sama, kedua-duanya adalah alpha glucose. Then when we go to the linkage, dalam amylose hanya ada alpha 14. Tetapi dalam amylopeptide kita ada dua-dua. Alpha 14 ada dan kita ada alpha 16. Okay, dekat branch. Right, itu berkenaan dengan starch. Okay, polysaccharide yang kedua yang kita kena tahu adalah glycogen. Okay, sekali tengok struktur glycogen lebih kurang je dengan amylopeptide. Memang sebenarnya lebih kurang. Right? Cuma keadaan chain dia short and branch. Maknanya kalau kita gambarkan keadaan glycogen dengan amylopeptide, kalau amylopeptide mungkin macam ni. Tapi kalau glycogen, pendek-pendek dah bercabang, pendek-pendek dah bercabang. Lebih kurang macam tu lah perbezaan antara amylopeptide dengan glycogen. Tetapi, okay, monomer dia masih sama. Okay, iaitu alpha glucose. Right? Okay, maksudnya kalau diminta lukis glycogen dengan amylopeptide, struktur dia tak berbeza. Lebih kurang sama sahaja. Monomer dia pun sama. Right? Okay, so disebabkan struktur glycogen ni sama dengan struktur amylopeptide dan monomer dia pun adalah sama. So, linkage yang terdapat dalam glycogen kita pun samalah dengan amylopeptide. Okay, dekat sini 1,4. Dekat branch, kita ada alpha 16 glycosidic bond. Right. Okay, satu lagi yang kalau awak perasan, perbezaan antara amylose, amylopeptide dan juga glycogen adalah keadaan solubility dia di dalam air. Amylose yang kalau awak perasan tadi, dia tak ada branch, right? Tetapi amylopeptide dengan glycogen dia ada branch. So, polysaccharide ini sebenarnya kalau dia ada branch, dia akan membolehkan polysaccharide tu menjadi soluble in water. Makin banyak branch, makin soluble dia di dalam water. Alright, so that is lah perkaitan branch dengan solubility polysaccharide kita tu dalam air. Alright, itu glycogen. Alright, okay. Polysaccharide yang seterusnya adalah selulose. Okay, ini adalah struktur selulose. Bila diminta lukis struktur selulose, kena hati-hati. Sebab selulose ni dia bukan branch. Walaupun awak nampak dia macam ni. Dia sebenarnya is berlapis-lapis. Okay, for example, ni satu lapis, ini satu lapis. Kalau tadi dia branch, ni tak, ni dia berlapis. Okay, sebab antara satu chain dengan satu chain, main chain yang atas ni dengan chain yang bawah ni, they are attracted, okay, melalui hydrogen bond. Right, okay. So, apa yang korang kena tahu tentang selulose ni yang, okay, dia adalah long. Itu yang saya kata tadi. Dia long tetapi dia unbranched. Okay. And then, cellulose insoluble in water. Yang ni kena hati-hati. Kalau starch, glycogen tadi, monomer dia adalah alpha glucose kan. Tetapi glycogen adalah satu-satunya polysaccharide yang monomer dia adalah beta glucose. Jangan tertukar. Soalan ni memang soalan common. Dia tanya, monomer untuk selulose apa, monomer untuk amylose apa. So jangan tertukar.
Starch, glycogen, alpha glucose. Tetapi selulose adalah beta glucose. Right. Okay. When we go to the linkage, right. Linkage antara beta glucose dengan beta glucose, right, adalah beta 1,4-glycosidic linkage ataupun puan nampak. Reason dia sama. Kalau tadi alpha sebab monomer dia adalah alpha glucose. Tapi dalam keadaan selulose ni, monomer dia adalah beta glucose. So that's why linkage antara beta glucose dengan beta glucose adalah beta 1,4-glycosidic bond. Right? And then another linkage ataupun bond yang wujud dalam struktur selulose kita ni adalah hydrogen bond. So dalam gambar rajah ni biasanya hydrogen bond tu inilah. Yang lain warna kuning tu. Itu adalah hydrogen bond. Okay. Alright. So bila nak lukis struktur selulose ni yang awak kena tengok betul-betul. Okay, awak tengok antara dua ni. Apa perbezaan antara beta glukos yang nombor 1 dengan beta glukos nombor 2 tu? Siapa perasan? Apa perbezaan dia? Penduduk oksigen. Betul. Struktur dia sama. Tapi apa yang beza antara beta glukos nombor 1 dengan beta glukos nombor 2? Terbalik. Pandai. Oh, terbalik. Projection dia terbalik. Sebab tu nanti kalau awak baca buku atau any reference, sambuk dia panggil keadaan selulose ni upside down. Maksud upside down, kalau macam ni, dia up. Oksigen dekat atas. Kalau molekul kedua, dia akan down. Oksigen tu project kat bawah. Awak tengok molekul yang ketiga, dia project kat atas, right? Itu maksud dia upside down. So bila melukis, kena hati-hati. Okey, saya undur sikit slide saya. You all tengok struktur glycogen ni. Dia lebih kurang kan? Tapi semua alpha glucose dia tu project ke atas. Oksigen dia tu dekat atas. Itu cara kita nak recognize gambar tu adalah glycogen ataupun selulose. Sebab should be, kalau itu adalah selulose yang dia mesti tunjukkan kedudukan beta glucose tu upside down. Satu ke atas, satu ke bawah. Satu ke atas dia selang-seli. And then satu ke bawah dan seterusnya keadaan dia. Itu berkenaan dengan struktur selulose kita. Boleh? Okay. Right. So itu 3 polisakaride yang korang kena tahulah. Kita ada starch terdiri daripada 2. Amylose, amylopeptin. Lepas tu kita ada glycogen. Lepas tu kita ada selulose. Okay. Starch, monomer dia apa? Siapa ingat? Amylose dengan amylopeptin. Monomer dia apa? Alpha glucose. Pandai. Kedua-dua adalah alpha glucose. Alright? Okay, good. Glycogen, monomer dia apa? Alpha Alpha glucose. glucose. Yes, good. Alpha glucose. Right. So cellulose, monomer dia apa? Beta glucose. Yes, good. Benda pertama, monomer. Okay, then we go to the linkage. Dalam amylose, apakah linkage yang ada ataupun yang kita boleh jumpa dalam amylose? Glycosidic linkage. Okay, alpha 1,4 glycosidic linkage. Okay, nampak? Tapi kalau dalam amylopeptin, selain alpha 1,4, dua-dua maksud 1,4, Alpha 1,6. Alpha 1,6. pandai. Alpha 1,4 dan juga alpha 1,6 glycosidic bond. How about in the cellulose? Just 1,4. Hydrogen bond. Hydrogen bond. Very Dengan good. 1,4 Hydrogen glycosidic. bond dengan 1,4 beta 1,4. yes, very good. Okay, that's all. Yang korang kena tahu tentang polysaccharide. Okay, selain you all kena hafal
teori tadi, monomer dia lah, linkage dia lah, you all memang kena practice how to draw the amylose, amylopectin, the glycogen and the cellulose. Right? Okay, mula-mula korang can recognize dulu. Means if I give you a gambar raja, you know itu apa. Lepas tu, baru you all practice to draw. Right? The structure of all these polysaccharide. Okay yang. So kita tengoklah satu soalan yang berkaitan dengan karbohidrat kita. Okay, right. So figure show a molecule of a carbohydrate. Soalan pattern dia memang macam ni. Dia akan bagi gambar. So soalan adalah berkaitan dengan gambar. Sebab tu saya kata at first part you have to know to recognize that particular carbohydrate. Alright, kita tengok soalan yang pertama. Terus dia tanya, identify the molecule shown in figure. So, what is this? Maltose. Yes. Okay, good. Right. So, ini adalah maltose. Apa yang berlaku kalau kita dah tersilap daripada mula, so dia akan memberi efek kepada jawapan-jawapan kita yang seterusnya. Okay, so sekarang dah betul dah. Kita jawab maltose, dapat 1 markah. Okay, tengok soalan seterusnya. Okay, in which class does this molecule structure belong to? Disaccharide. Disaccharide. Yes, good. Kita tahu maltose adalah disaccharide, is it? Right. Okay, so janganlah kata dia monosaccharide pula ataupun polysaccharide. See? Okay, tengok soalan yang ketiga. Give 2 characteristic of the above molecular structure. Siapa ingat any 2 characteristic kita punya maltose ataupun disaccharide? Soluble in water. Okay, yes, Soluble soluble in in water. water dan biasanya disaccharide kita is sweet tasting. Dia manis. Right? And then monosaccharide kita pun manis. Tetapi polysaccharide kita dia tak sweet tasting tau. Contoh, awak makan nasi. Awak ambil nasi, letak atas lidah, rasa manis tak? Tak kan? Sebab dia polysaccharide. Tapi bila awak kunyah, means the starch is digested menjadi glukos, menjadi maltose, baru awak akan rasa nasi tu sebenarnya manis. Sebab tu baby, adik-adik awak, dia tak makan dengan apa-apa pun, sedap je dia makan sebab dia rasa manis nasi tu. Right? Okay, so what we can say that disaccharide kita ni dia soluble in water and then dia sweet tasting. Okay, tengok soalan seterusnya. Identify the monomer. Nampak? Soalan tentang monomer memang favourite. For the molecular structure in figure. Okay, apa monomer maltose? Alpha glucose. Alpha glucose. The alpha glucose. Yes, good. Right. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, show the breakdown of the molecular structure in figure. Okay, kalau soalan macam ni, dia suruh kita lukis. Okay, maknanya awak kena lukis ni breakdown mana? Breakdown of the maltose. Okay, kalau kita tengok markah dia 3. Saya nak tunjuk macam mana you all boleh dapat markah penuh 3 tu. Okay, right. Dalam ruangan yang dia berikan tu, okay, first korang kena lukis structure maltose. Kena tepat. Tak boleh salah satu pun. Contoh, H ni salah ke, OH hidroksi kat sini salah ke, tak boleh. Kena tepat. Okay. Structure maltose ni kena betul. Structure alpha glucose ni pun kena betul. Structure alpha glucose ni pun kena betul. So bila saya marking, saya tengok ni betul, yang ni betul, ni betul. So awak akan dapat markah untuk structure 1. Bagus 1 markah tau. Markah ada 3. Okay, dan malang soalan-soalan macam ni, contohlah, structure ni dah salah. Saya takkan marking untuk markah kedua dan markah ketiga. Total kita akan dapat kosong terus. So sebab itu wajib untuk awak pastikan structure maltose dengan structure alpha glucose tu betul dulu. So bila dua-dua tu dah betul, means awak dah dapat markah 1.
Okay, then saya akan tengok markah untuk label. Okay, markah untuk label ni saya akan tengok yang ni yang. Okay, maltose ada, alpha glucose ada. Okay, alpha glucose ada. Alright, and then hydrolysis kat sini pun ada. So dapat markah untuk label. Okay, satu lagi. Right, markah untuk label tu. Okay, saya akan tengok ada tak awak tunjuk air ni dan awak label tak alpha 1,4 glycosidic linkage ni. So bila ada untuk labeling kedua tu baru markah yang ketiga. So total baru kita akan dapat 3 markah. Alright. So keadaan kedua, awak dah betul structure dapat markah 1. Dah betul label yang pertama dapat markah yang kedua. Tetapi awak lupa nak tunjukkan water, nak labelkan alpha 1,4. No worry. Awak hanya akan hilang markah yang bawah ni sahaja. So markah penuh yang awak hanya akan dapat adalah 2. Boleh yang faham? Ada apa nak tanya? So cara pemarkahan, kalau soalan minta awak buat formation pun sama. The first thing, you all kena pastikan structure dia betul dulu. And then followed by the labeling and the tagging semua-semua tu. Okay, right. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, the monomer of the molecular structure shown in figure can join together to form an unbranched polysaccharide. Keywords unbranched polysaccharide monomer. Okay. Identify this polysaccharide. So, awak kena identify monomer dia dulu. Apakah monomer dia tadi? Alpha glucose. Awak dah tahu. Monomer maltose tadi adalah alpha glucose, right? And then dia kata, bila alpha glucose ni, dia join together. Maknanya banyak alpha glucose ni cantum, membentuk unbranched polysaccharide. So dalam banyak-banyak polysaccharide yang kita baru bincang tadi, kita ada amylose, amylopectin, glycogen, selulose. Rasa-rasanya gabungan alpha glucose yang membentuk unbranched polysaccharide ni merujuk kepada polysaccharide yang mana satu? Amylose. Pandai. Kenapa amylose? Unbranched. Unbranched polysaccharide. Satu, dia unbranched. Kenapa bukan cellulose? Cellulose pun unbranched juga. Tapi kenapa bukan cellulose? Dari hidrogen bang. Sebab dia ber Sebab monomer dia beta Kenapa? glucose. Sebab dia beta. Pandai. Very good. Sebab monomer dia. Sekarang monomer yang kita duk bincang adalah alpha glucose. Cellulose kan monomer dia beta glucose. So that's why bukan cellulose. Jawapan yang paling tepat adalah amylose. That's why very important ingat dia punya monomer tu. Struktur dia kadang-kadang lebih kurang tapi based on dia punya apa yang branch, dia punya monomer, okay, dia akan membezakan di antara polysaccharide tu. Okay. Right. Okay. Soalan lagi. Why is the polysaccharide state in F, maknanya tadi amylose, suitable as food storage? Ini dia soalan hot sikit lah. Kenapa amylose tu dia kata sesuai untuk food storage? Only reason. Simple je reason dia. Insoluble in water. Yes, very good. Sebab dia insoluble in water. Just imagine, kalau dia soluble, macam mana dia nak menjadi storage material? Baru nak start dissolve. So amylose, okay, dia insoluble in water. So that's why we can keep the starch in form of amylose instead of amylopectin. Alright. Okay, itu reason kenapa amylose itu suitable as a food storage. Tadi siapa
jawab dalam chat box tu. Easily hydrolyze. Bila kita bincangkan tentang tentang storage ni, kita lebih kaitkan dia dan dengan solubility dia dengan in water. Jawapan awak tu saya tak kata salah, tapi bila reason untuk storage, dia lebih tepat untuk digunakan, merujuk kepada solubility dia in water. Boleh yang? Alright. So itu semua yang you all kena tahu berkenaan dengan karbohidrat. Right? So ada 3 je yang korang kena tahu. Monosaccharide. Kena tahu how to draw alpha dengan beta glucose structure. You also have to know, recognize the what we call the galactose, and then another monosaccharide. Dalam disaccharide, yang penting kena tahu tentang maltose lah. Formation dan juga breakdown of the maltose. Dan untuk polysaccharide ni, you kena tahu ketiga-tiga jenis tadi lah. Starch, glycogen dan juga cellulose. Alright. So itu semua yang you all kena tahu tentang karbohidrat. Latihan karbohidrat saya pun dah letak dalam Google Classroom. Nanti ada masa cuba jawab. Right? Latihan water pun saya dah letak dalam Google Classroom. Alright. Untuk video rakaman kelas karbohidrat ni, nanti saya akan share lah bila dia dah siap. Alright. Ada apa-apa nak tanya tentang karbohidrat yang? Tak ada, madam, jelas. Okay, good. Right. Saja